Khalid Ibn Walid radhiyallahu anhu, singanya Allah yang tak pernah terkalahkan dalam medan tempur. Sampai beliau ini punya cita-cita kalau boleh nak meninggal sebagai seorang yang syahid, seorang yang terbunuh di dalam medan tempur. Kerana orang yang mati syahid ini mereka hidup di dalam kuburnya. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam Al-Quran, orang yang mati syahid jangan sesekali kita sangka mereka mati. Ini menjadi cita-cita Khalid Ibn Walid. Dia kalau tak jadi hafiz Quran, tak jadi ulama pun tak kisah. Bahkan di dalam riwayat mengatakan beliau hanya hafal dan faham 4 kul sahaja. Apa kata beliau? Syaghalanil jihad an qiraatil Quran. Kesibukan berjihad, kesibukan bertempur, kesibukan berperang telah menyebabkan aku terleka, bukan terleka, tak sempat nak mempelajari Al-Quran. Hanya 4 kul sahaja. Dan beliau tak kisah. Sebab cita-citanya bukan nak jadi ulama. Cita-citanya nak jadi orang yang mati syahid. Alangkah malang bagi beliau menurut kita lah kan. Kerana bila kita baca dalam sejarah, beliau tidak berjaya. Beliau tidak berjaya mati syahid. Meninggal di atas kasurnya, di atas katil dia. Tetapi walaupun meninggal atas katil, ketika dimandikan terperanjat orang, semua ada sobekan-sobekan, semua ada parut-parut, tak kurang daripada 70 ke 90 bekas parut yang pernah beliau alami ketika banyak peperangan yang beliau sertai. Susahlah kulitnya tu, kalau ibaratnya makan kolagen pun tak boleh sembuh tu. Makan kaki ayam, cekir ayam pun ini tidak berhasil, tidak berjaya cita-cita beliau. Kalau kita fikir macam malang nasib beliau, sebenarnya tidak malang. Sebab Nabi SAW bagi tahu, aktsaru syuhada'u ummati la ashabul furush atau kama qala. Orang yang mati syahid di kalangan umatku paling banyak bukan yang mati dalam medan perang, tapi yang paling banyak mati di atas kasur-kasur mereka. Saya kat mana saya ceramah kemarin, yang saya dekat Serkam ya. Kita jangan risau kalau terkena corona, sebab kalau kita terkena corona dan mati, maka kita tergolong orang yang mati syahid. Antara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang mati syahid sahibu hadmin, orang yang kena tergempap batu besar, dikiaskan oleh ulama mati aksiden. Tapi janganlah sampai berani-berani bawa kereta laju-laju, sebab dah dengar hadis mati aksiden ni mati syahid. Tiba-tiba saudara kita, sahabat kita pecutlah selaju-lajunya kerana nak dapatkan mati syahid. Ni salah faham, ni bunuh diri, bukan mati syahid. Bunuh diri itu nama dia. Jadi kalau kita nak buat baik-baik kan, kita tak tekan kita punya gas tu, tak tekan betul-betul punya, tiba-tiba nak jadikan cerita aksiden mati syahid kerana dikiaskan sahibu hadmin. Kerana itu ada satu cerita saya dengar daripada Allahyarham guru saya Al-Ustaz Al-Muallim Dimyati rahimahullah. Satu orang hamba Allah tengah duduk bawah gunung, tertidur. Tengah nyenyak nak tidur, takdir Allah SWT terjadi gegaran kecil. Dia terjadi gegaran kecil, batu-batu besar atas gunung pun retak, jatuh. Betul-betul nak tersembab jatuh ke atas orang yang sedang tidur tu. Sebelum sampai batu tu turun, bergolek kan. Ada satu orang tua yang kebetulan ada kat situ, kejutkan budak muda ni, bangun. Lari cepat. Kelang kabut dia lari. Sempat lari, boom. Batu pun jatuh. Oh, alhamdulillah, kata pemuda tersebut. Terima kasih pakcik dah berbaik hati, dah selamatkan nyawa saya. Ente tak payah terima kasih ke ana, kata orang tua tersebut. Asal. Kenapa? Saya ni iblis, saya ni syaitan yang menjelma sebagai manusia. Saya sengaja bangunkan kamu daripada tidur kamu supaya kamu tidak terhempap oleh batu. Kalau kamu terhempap oleh batu, kamu mati langsung syurga sebab syahid. Maka saya tak ada peluang lagi untuk menggoda kamu, tak ada peluang lagi untuk menyesatkan kamu supaya boleh join the club bersama saya min ahli nar. Jadi ahli nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya bangunkan ente supaya saya ada peluang lagi. Selagi mana nafas kau sedut, kau hirup udara, nafas kau hembuskan, selagi itu kau masih hidup, kau masih ada peluang. Masih ada peluang untuk aku sesatkan, kata iblis. Kerana itu kita sebenarnya hadirin-hadirat, kalau kita meninggal dunia dalam keadaan beriman, kita tak payah risau, jangan takut mati. Jangan takut mati. Kata Gus Bahar, kalau biasa tengok YouTube Gus Bahar, satu orang ulama di Jawa Tengah, muridnya Syekh Maimun Zubair, mati ni satu hadiah sebenarnya dengan kita, untuk Allah, untuk kita daripada Allah. Sebab bila kita mati, tertutup peluang kita jadi ahli neraka. Dengan matinya kita, tertutup peluang kita akan berzina. Sebab orang dah mati tak ada yang berzina.
Orang yang dah mati tak ada yang minum, arak. Orang yang dah mati tak melakukan solat 5 waktu sebab memang dia dah mati. Kerana itu bila kita mati sebenarnya Allah nak bagi kebaikan kepada kita, menutup segala pintu-pintu potensi maksiat kepada diri kita. Kerana itu kita tak payah takut mati. Kalau kita beriman, sebab kata beliau, saya tak pernah takut mati. Sebab saya hidup pun saya tak pernah tahu macam mana saya boleh hidup. Bagaimana organ tubuh saya bekerja sehingga saya boleh bernafas dengan baik, paru-paru saya bekerja. Saya tak pernah set pun. Dan tak pernah tahu pun macam mana cara sel-sel dalam badan, darah putih boleh melawan darah-darah sel-sel kanser. Saya tak pernah tahu pun, tapi terjadi dalam diri saya. Ini kerana urusan Allah. Hidup saya diatur oleh Allah, mati saya pun saya tak tahu. Mengenai saya serahkan sama Allah, saya tak pernah takut mati. Itu kata beliau. Ini kita kembali kepada tadi. Bila orang tu mati, tempat batuk, dia rupanya diselamatkan oleh iblis kerana sebenarnya iblis ingin lagi menyesatkan dia. Tapi kalau kita mati, maka tertutuplah segala potensi keburukan yang akan terjadi kepada kita dengan berkat kematian kita itu. Kerana itu kata Nabi SAW, bahkan mautul fuj'ah tuhfatul mu'min. Kata Habib Salim Syatri meriwayatkan hadis ini, mati mendadak, mati mengejut. Hari ini selalu kita dengar, dah meninggal dah, baru tengok semalam. Dah mati dah orang tu. Ya Allah, ya Allah, baru bercakap dalam telefon petang tadi, dah mati dah. Ini fenomena akhir zaman. Idza kana akhiruz zaman taksuru mautul fuji'ah. Bila ada akhir zaman, kata Nabi, akan banyak mati fuji'ah, mati mendadak. Tak ada tanda-tanda. Jangan fikir saya ni akan mati dulu kerana saya dah lebih tua daripada ente. Belum tentu. Boleh jadi ente mati dulu walaupun ente masih budak. Ni fenomena akhir zaman. Fenomena akhir zaman. Tapi kalau terjadi kepada orang mukmin, itu adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang munafik, orang ahli maksiat, orang kafir, kalau mati mendadak, musibah yang amat besar bagi mereka. Sebab mereka tak sempat bertaubat, tak sempat baca istighfar, tak sempat nak kembali kepada pangkal jalan yang lurus. Kalau orang munafik, orang ahli maksiat, kalau mati mendadak, berbahaya sekali. Belum sempat bersiap-siap diri untuk bertemu dengan Allah. Tapi kalau kita orang yang beriman, mati mendadak, tiba-tiba kita mati, bangun, dah masuk dalam taman syurga Allah. Kerana itu, ni hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ini yang kita katakan orang yang mati syahid. Saya juga kata antara yang mati syahid adalah orang yang terkena penyakit. Kata Mufti Mesir, bekas Mufti Mesir Syekh Ali Jumaah, orang yang mati dengan mabutun, penyakit dalaman. Kalau dulu kita hanya kata penyakit perut aja, tapi sama ulama-ulama kita ditafsirkan lagi. Antaranya orang yang musab bida'in batiniyin, penyakit dalaman, termasuk corona, kata beliau. Termasuk corona. Orang yang mati corona tu mati syahid kalau dia orang Islam. Termasuk juga kata beliau adalah saratan. Saratan tu kanser. Itulah. Mudah-mudahan Haji Agus tak kena kanser. Tapi kalau kena kanser dalam kalau namanya kalau. Faham tak? Kalau contoh, kalau terkena kanser dan meninggal dunia, hadiah daripada Allah. Kerana Allah nak bagi Haji Agus mati syahid. Faham tak? Ini kehebatan yang Allah SWT bagi untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betul lah sabda Nabi, kebanyakan orang-orang yang syahid di kalangan umatku bukan yang mati dalam medan tempur, tapi yang mati di atas pembaringan-pembaringan mereka sendiri. Nah, ini yang terjadi kepada Khalid ibn al-Walid yang selalu bertawasul dengan Nabi SAW. Kenapa dia tak mati syahid? Sebab setiap perang dia akan bawa rambut Rasulullah SAW di dalam ketayap dia, di dalam topi perang dia. Segumpal dia tahu dalam tu. Azimat, dia buat azimat. Ini namanya bertawasul. Sebab bertawasul tu bukan hanya dengan ya Allah, aku memohon kepada engkau, dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad. Itu salah satu cara. Antara cara lain, Siti Aisyah ajar lubangkan atap kubur Rasulullah SAW. Antara lain mengambil rambut-rambut Rasulullah diletakkan di atas ubun-ubun dia. Kerana itu kemenangan demi kemenangan sentiasa bersama Khalid. Kerana dia bertawasul dengan Rasulullah SAW. Kerana itu dia tak mati di medan tempur. Itu pertama. Nombor dua, kalau dia mati di medan tempur, nampak macam kurang bijak Rasulullah. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, Khalid ibn al-Walid adalah merupakan saifun min suyufillah, atau kama qala, adalah merupakan salah satu pedang daripada pedang-pedangnya Allah. Rasulullah pernah puji Khalid, pernah puji Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Ini adalah salah satu pedang daripada pedang-pedangnya Allah. Lah, kalau pedangnya Allah sahaja, orang yang digelar pedang Allah boleh mati terbunuh di dalam medan perang, pedang apa nama tu?
Itu bukan pedang Allah itu. Itu namanya apa dia? Mungkin pisau jilidnya Allah ibarat dia kan. Pisau jilid. Tapi kalau dikatakan pedang, maknanya memang tangkas, memang gagah, memang perkasa. Dan Nabi pernah cakap, pernah puji Khalid, dia adalah pedangnya Allah. Kerana itu kata ulama, antara hikmah kenapa Allah tak izin Khalid ibn al-Walid mati di medan tempur sebagai syahid, kerana nak membuktikan kebenaran ucapan Nabi SAW, Khalid adalah pedang, salah satu pedang daripada pedang-pedangnya Allah. Antaranya juga kerana dia selalu bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah contoh-contoh tauladan yang terbaik di dalam bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.